merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat itu merupakan perkara yang perlu kita syukuri. Baik, kita terus sahaja ke muka surat yang berikutnya ataupun hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-16. Okay, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim. Hadis yang ke-16 ini adalah berkenaan dengan larangan seorang makhluk Allah Ta'ala berbuat syirik. Syirik itu seperti mana kita tahu, ada syirik yang jali dan juga ada syirik yang khafi. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna. Aghna ini maksudnya kaya, ataupun dalam arti kata lain, bila kita lihat orang yang kaya adalah orang yang tidak memerlukan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia tidak memerlukan. Aghna, kaya akan, ai tidak memerlukan sesuatu. Asyuraka, sekutu. Ani syirk, daripada penyekutuan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, asyirku terbahagi kepada dua. Satu, asyirkul jali, maksudnya adalah syirik yang tampak. Yang kedua adalah asyirku al-khafi, syirik yang tak nampak. Apakah yang dimaksudkan dengan asyirkul jali? Ay yu'lina al-'abd bilisanihi wa aqidatihi anna Allah syarikan. Seorang makhluk Allah Ta'ala secara terang-terang melalui lisannya dan juga melalui pegangan ataupun kefahaman ataupun i'tiqadnya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran menyebutkan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan. Pada ayat ini secara terang-terangnya berkenaan dengan asyirkul jali, syirik yang orang buat secara tampak, sembah, pergi sujud. Wa yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan hamba-Nya yang mati dalam keadaan mensyirikkan sesuatu dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pengampunan terhadap dosa selain daripada syirik sekiranya dia berkehendak. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala rajul ya Rasulullah ayu dhanbin akbar indallah. Seorang lelaki dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, apakah syirik yang paling besar wahai Rasul di sisi Allah? Qal an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dalam hadis riwayat Muslim ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkau menjadikan sesuatu niddan. Niddan ini sekutu. Niddan juga boleh memaksud sesuatu yang kita seru, niddan. Sekutu, sesuatu yang kita seru, harap. Sedangkan sesuatu yang kita seru, niddan, selain daripada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptamu. Baik, jadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini secara terang, dan tak perlu kita nak huraikan secara panjang lebar bahawa syirik merupakan sesuatu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya seseorang makhluk itu mati dalam keadaan sedemikian rupa. Itu syirik kategori yang pertama.
kita ada syirik kategori yang kedua. Mungkin syirik kategori yang pertama ni tidaklah dilakukan seorang penuntut ilmu, mungkin tidaklah dilakukan oleh seorang yang mengucapkan syahadah. Tetapi yang paling Nabi SAW takuti adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Baik, syirik yang tersembunyi ini ada beberapa bahagian. Syirik yang tersembunyi ini ada beberapa bahagian. Baik, bahagian yang pertama saya sebutkan, ay yuridu at-taqarruba ila ghairillah. Dia secara terang-terang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Solat dia solat, puasa dia puasa, dan bermacam-macam ibadah dia lakukan. Tetapi tujuannya adalah untuk taqarrub, untuk dekat akan sesuatu, tetapi bukan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia beramal, amalnya itu bukan nak dekat dengan Allah, tetapi untuk dekat dengan sesuatu. Sama ada wanita yang ingin dikahwini, ataupun dengan ketua agar dia mendapat jawatan dan sebagainya, ataupun mendapatkan harta, maka ini juga termasuk asyirkul khafi. Kategori yang kedua, muslim muslimat, dia berbuat sesuatu ayyak sudah biha al-wusul ila gharad dunyawi. Tadi dekat, dia buat sesuatu agar dia dekat dengan seseorang. Tetapi yang kedua ini dia buat amal ibadah, tampak dia tu buat seperti mana orang lain buat, tetapi dia buat kerana ingin mendapatkan gharad dunyawi. Gharad dunyawi maksudnya adalah sesuatu habuan dalam bentuk dunia. Baik, yang ketiga, ini yang mungkin kebanyakan orang buat, ayyak sudah biha at-taqarrub ila Allah wal gharad dunyawi. Bercampur, dia pergi buat ibadah memang kerana Allah, tetapi dalam masa yang sama dia berharap dia juga dapat habuan duniawi. Para ulama menyebutkan pada kategori ketiga ini mungkin kebanyakan orang buatlah pada kategori ketiga ini, illa man rahimahullah. Adalah kita lihat mana satu yang lebih besar di hatinya, apakah kerana Allah ataupun kerana ingin mendapatkan gharad duniawi yang lebih besar. Maka pahalanya itu akan diberikan berdasarkan niatnya yang mana satu lebih besar. Sekiranya dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi gharad duniawi, dia buat ibadah tetapi mengharapkan sesuatu habuan dunia itu lebih besar, maka ibadahnya itu absah, tapi dalam masa yang sama dia tidak mendapat pahala terhadap ibadahnya. Wallahu a'lam. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila 'amalan, siapa yang buat sesuatu amal, asyraka fihi, dia mensyirikkan aku padanya, menyekutukan aku padanya, ma'i, ibadah itu asalnya adalah untuk mendekatkan diri kepada aku, ma'i Allah Ta'ala sebutkan. Tetapi dalam pada ada Allah, di hatinya itu ada ghairi, ada selain aku, Allah Ta'ala kata, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia, wa syirkahu, dan beserta dengan apa yang dia sekutukan dengan aku. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Al-Aziz. Dia tak mahu kita buat sesuatu kerana dia itu kita kongsi tujuan ibadah itu dengan sesuatu benda. Maka kalau ada perkongsian seperti itu, Allah Ta'ala kata apa? Aku akan tinggalkan ibadahnya itu. Bergantung kepada betapa besar gharad itu. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, kalaulah dunia itu lebih besar, tujuan dia buat ibadah, maka ibadahnya itu boleh jadi absah, maksudnya tidak perlu diulang semula, tetapi pahalanya itu tidak ada. Baik, itu hadis yang ke-16. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini, muslim-muslimat, adalah hadis yang menarik. Mungkin ada sebahagian orang yang takut untuk menginfak kerana hartanya hilang dan tak berganti. Allah Ta'ala dalam hadis yang ke-17 ini kata, aku akan ganti apa yang kamu infakkan.
Hadis yang ke-17, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla unfiq alaik, rawahu Ahmad wa Shaykhan. Hadis ni ringkas sahaja. Mungkin kalau ada yang takut jadi miskin, dia patut tampal hadis ni dekat pintu rumah dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfiq. Allah Taala kata apa? Allah Taala perintahkan anfiq, berikanlah infak. Unfiq alaik, engkau jangan takut benda yang kau infak itu. Unfiq alaik, aku akan ganti dan aku akan berikan infak kepada engkau. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkataan anfaqa itu apa dia? Dari sudut bahasanya, perkataan anfaqa itu bermaksud al-itlaf wal ihlaq wal idhab. Perkataan infak itu anfaqa. Al-itlaf maksudnya memusnahkan. Al-ihlaq seerti dengan memusnahkan. Wal idhab maksudnya menghilangkan. Apa kaitan makna bahasa dengan istilah? Sebab orang yang menginfakkan hartanya, dia akan menghilangkan harta tersebut daripada dirinya untuk diberikan kepada orang lain. Itu maksudnya infak. Kita ada infak untuk keluarga, kita ada infak fi sabilillah, kita ada infak untuk dakwah. Itu secara umum. Pun begitu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, infak yang paling utama, mungkin ada sebahagian orang fikir infak kepada orang lain itu lebih utama. Dan kita sebutkan pada sesi-sesi yang lepas, adat Arab Jahiliyah, mereka berbangga kalau mereka dapat berinfak kepada orang lain. Dalam masa yang sama, keluarga mereka itu kemiskinan. Okay. Seperti mana yang berlaku kepada Hindun. Kan dia tanya dekat Nabi SAW, boleh tak ambil duit suami dia? Nabi kata, ambil untuk cukup bagi engkau dan anak engkau. Baik, dalam hadis riwayat Muslim, saya bacakan hadis ini. Idza a'tallahu ahadakum khaira. Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza a'tallahu ahadakum khaira. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Tabarani, idza an'ama, dia samalah maknanya lebih kurang. Sekiranya Allah Taala berikan engkau nikmat, salah seorang daripada kamu itu diberikan nikmat oleh Allah Taala, Nabi SAW kata apa? Falyabda binafsihi. Apa maksud falyabda binafsihi? Maka nikmat itu sepatutnya yang pertama sekali pakai adalah dirimu sendiri. Beli baju yang elok, beli kasut yang elok, beli semua yang elok lah. Dalam hadis riwayat Muslim ni, Nabi kata apa? Falyabda binafsihi. Maka hendaklah dia mulakan nikmat itu, dia pakai untuk diri dia sendiri. Kemudian Nabi SAW kata, wali ahli baiti, dan seisi rumah. Jadi kalau kita dapat nikmat lebih, katalah ada bonus lebih, jangan kita sibuk-sibuk nak berikan kepada orang lain. Berikan dulu kepada isteri, berikan dulu kepada anak-anak, bagi mereka satisfied. Itu adalah suami yang misali, suami yang bagus, tarbiyah yang baik. Okay? Sebaik-baik ahli ketua keluarga adalah Nabi SAW. Jadi Nabi kata, Waalaikumsalam warahmatullah, mulakan untuk dirimu dan juga ahli keluargamu. Jangan sampai mereka meminta-minta. Saya teringat ada satu hukum fiqh yang menjadi perbahasan para ulama terdahulu. Boleh tak kalau seorang isteri minta izin suaminya balik ke rumah mak ayah dia, dan suami dia tak izinkan, kemudian dia pergi balik saja, boleh tak seperti itu? Ya, kita tahu sabit riwayat Nabi SAW menyebutkan isteri kena minta izin, bahkan kalau suami minta untuk melakukan hubungan intim itu, kalau dia tak ada apa-apa,
letak dalam keadaan mamnu' haid dan dia tak layan, maka malaikat akan laknat sampai ke subuh. Ya, itu asalnya. Tetapi perbahasan itu tak berhenti sekadar itu. Tak berhenti sekadar itu. Ada para ulama yang mengizinkan, ada yang kata tak boleh. Ada orang yang baca separuh, kata suami tak sepatutnya zalim, maka mereka kena izinkan suami isteri mereka kalau nak pulang ke rumah mak ayah. Tapi ada sebahagian yang memberikan illah, memberikan alasan kenapa suami berhak untuk tidak memberikan izin kepada isteri untuk pulang ke rumah ataupun ke kampungnya lah, bahasa kita ke kampungnya. Kerana ada masalah timbul. Masalah apa timbul? Kalau isteri balik ke kampung, kita tak berkeluarga lagi, mungkin kita tak ada pengalaman kan. Apa masalah? Mungkin kena tanya Abu Muazzah. Tapi mungkin keluarga dia bahagia je. Ya, saya bukan nak sebut pasal poligami lah. Tapi saya nak sebut ada sebahaya. Ini kalau baca ada masalah ini timbul. Itu sebab kita tak boleh berikan kadang ada orang tanya kan kita pendapat, permasalahan. Cuma kebelakangan ni saya banyak tak jawab soalan lah. Sibuk dengan jadual yang begitu padat. Tapi dululah, kadang saya terima juga soalan-soalan yang seperti ini. Kita tak boleh kata tidak dan kita tak boleh cakap secara direct kata boleh. Okay. Sebab kes seperti ini, ada yang kata, Ustaz, saya bila kalau saya izinkan isteri, bukan tak nak bagi izin, tapi setiap kali balik itu, macam yang Abu Talha sebutkan, dia akan compare apa yang ada dekat rumah, kat kampung mereka, adik-adik mereka tu, ataupun kat rumah mereka, dengan apa yang ada pada saya, dan saya tak mampu. Setiap kali balik, mesti jadi seperti itu. Itu sebab ada sebagian para ulama kata tak boleh. Kalaulah kesnya jadi seperti itu, lagi kalau berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap rumah. Apakah tidak berlaku? Berlaku. Dia tak ada hitam putih gitu. Kita kena tanya. Jadi kalau benda tu ditanya kepada saya akan kata cuba pergi jumpa kaunselor bahagian perkahwinan. Jadi untuk mengelakkan seperti itu, okay, suami ni kalaulah dia ada rezeki, saya nak relate yang ini lah. Kalau dia ada rezeki lebih, maka belikanlah sesuatu yang baik untuk keluarga dan juga untuk keselesaan rumah. Mungkin kalau dulu tak mampu, ada rezeki lebih, bonus. Kalau tilamnya mungkin 1 inci, tak selesa nak baring kat situ, belilah tilam yang mungkin 50 inci kat situ. Ia tak salah. Dalam hadis ini Nabi SAW kata, "Falyabda' bi nafsihi wa ahli baitih." Mulakan dengan dirimu sendiri, nikmat itu kau rasai, kemudian untuk seisi keluarga. Isteri kalau solehah, insya-Allah dia tak akan buat comparison. Kecuali kalau suaminya itu sendiri juga bermasalah. Kalau dia solehah, kemudian suami bermasalah, mungkin akan timbul masalah. Dia tak faqih, tak matang dalam mengurus rumah tangga. Sila. Ini hadis ni pasal infak, bukan pasal rumah tangga. Ada sahabat tu kan, isteri dia tu agak outgoing, lalu keluar. Kita kawan lah, kawan. Dia cerai, babi dia cerai, talak satu. Kali pertama, berlaku lagi. Hebat lagi sosial dia. Cerai, kali kedua. Berlaku lagi. Berapa kali berlakunya? 3 kali. 3 kali. Dia keluar dengan orang lain. Tapi mereka hidup. Tak tahulah. Akhirnya mereka sepakat. Mereka tak mau bercerai. Mereka tak mau bercerai. Boleh tu rujuk balik. Dah jatuh kepada talak tiga. Macam mana tunjukkan? Talak ada berapa kategori. Kalau kita nak ke bid'ah ataupun sunni, satu sudut kita ada talak yang boleh rujuk ataupun tidak.
raj'iyah ataupun ba'in. Tengoklah kalau ba'in sughra ataupun ba'in kubra. Kalau ba'in kubra dah cerai kemudian 3 kali, maksudnya dah habis bilangan talak, dia tak boleh lagi bersama. Dan kalau nak bersama, dia kena nikah dengan orang lain. Kemudian tak cukup sekadar nikah kemudian diceraikan. Itu Nabi SAW larang. Kita panggil apa istilahnya, Cina buta. Saya tak tahu kenapa Cina buta, bukan orang lain buta. Kemudian nikah, melakukan persetubuhan, suami isteri, hubungan intim. Kemudian cerai, suami yang dia nikah baru tu cerai, kena tunggu iddah habis. Maksudnya tak ada ruang untuk suami yang dia kahwini itu untuk rujuk semula dengan sekadar kata aku rujuk. Taman iddah, kena pergi meminang semula, berikan mahar baru dan akad yang baru. Seperti itu. Kalaulah mereka dalam keadaan seperti itu, ba'in, kubra, dan mereka tak buat seperti yang saya sebutkan tadi itu, maka mereka dalam keadaan berdosa. Sebab mereka bukanlah lagi mahram. Bukan mahram sebenarnya. Bukan lagi suami isteri. Mereka rujuk kepada pejabat kami, pejabat agama. Pejabat agama tidak pernah bertanyakan kepada sang suami itu, mengapa anda lafazkan sampai 3 kali ya cerai. Tak pernah tanya. Itu alasan dia kan, alasan dia cerai itu tak pernah tanya. Itulah wallahu alam. Kalau ada orang tanya bab ini, saya ataupun saya yakin dan percaya asatidzah lain juga akan berikan panduan secara umum. Kerana fatwa itu berbeza dengan undang-undang yang diamalkan. Bahkan kita tahu setiap kerajaan negeri ada mahkamah syariah dia masing-masing. Jadi yang demikian, fatwa merupakan satu benda yang lain. Biasanya asatidzah akan memberikan nasihat secara umum sahaja. Tetapi dari sudut hukum yang perlu dilaksanakan oleh pasangan, itu tertakluk kepada kerajaan negeri masing-masing. Jadi yang lebih baiknya berikan nasihat dan rujuk kepada pejabat agama. Allahu a'lam. Baik, kita barakallahu fik. Kita sambung Baik, sebab ada satu lagi hadis lain. Okey. Inna Allah Ta'ala idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yura atharu an-ni'mati 'alayhi. Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, bila memberikan sesuatu nikmat kepada seorang hamba, Allah Taala suka untuk athar, kesan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba itu kelihatan. Kemudian Nabi SAW sebutkan Allah sesungguhnya tidak menyukai al-bu'us wat-taba'us. Pernah dengar tak perkataan bu'us dan juga taba'us? Wa yabghad as-sa'il al-mulhif wa yuhibbul hayy al-afif wal muta'affif. Allah Ta'ala bila berikan dalam hadis ini nikmat, Allah Ta'ala suka untuk kita pakai sebagai tanda kita bersyukur nikmat itu. Dan Nabi SAW kata wa yakrah, Allah Ta'ala tak suka al-bu'us. Apa maksud al-bu'us? Bu'us ini maksudnya adalah izharul dhillah, menampakkan dia tu macam dhillah ni maksudnya hina, compang-camping, rambut serabai, rambut kembang itu kan. Ada orang rambut kembang tak terurus. Kalau ada rezeki pergi ke kedai gunting rambut. Bukan rambut apa kembang. Kadang saya suka buat lawak itu untuk student, rambut kembang tak terurus. Ada kat, yalah ada student macam tu kan, biar rambut dia kembang, apa saya kata apa, nyamuk masuk sesat dekat rambut dia.
tak keluar. Gitu. Allah Ta'ala tak suka benda tu. Wa yakrahu al-bu'us, nampak selekeh. Wa taba'us, apa maksud taba'us? Izharul haja, nampak macam minta-minta. Kita gini mengadu supaya orang tengok dia ni kesian. Nampak sikit-sikit minta itu, minta ini. Allah Ta'ala tak suka benda tu. Dan Nabi SAW kata, wa yabghad, Allah Ta'ala murka. Murka kepada siapa? As-sa'il al-mulhif, peminta yang suka bersumpah. Kata, wallahi aku ini, wallahi sakit, wallahi sikit-sikit, wallahi sikit, wallahi, bersumpah. Wa yuhibbu al-hayy al-afif wal-muta'affif, Allah Ta'ala suka akan orang yang pemalu, yang menjaga kehormatan dirinya. Itu sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak sebut tentang lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il maksudnya lah, kita seorang mukmin itu dia akan berikan kepada lis-sa'il wal mahrum. Apa maksud al-mahrum? Mahrum ini adalah orang yang tertegah. Dia tertegah disebabkan dia itu punya maruah diri yang tinggi, disebabkan dia itu punya, kita kata apa, maruah diri, integriti yang tinggi. Dia tak meminta-minta, dia tak suka, tapi dia berhajat. Oleh kerana maruah diri yang begitu tinggi, dia nak jaga kehormatan diri dia, dia tak minta ke orang. Jadi Allah Ta'ala puji orang yang berikan infak ataupun berikan kesedekah kepada lisail, orang yang memang minta, memang kita tahu dia itu berhajat, dia minta. Dan juga al-mahrum, mahrum ni orang seperti itu, yang dia tak minta tapi kita tahu dia berhajat, kita berikan sebelum dia minta. Jadi gitu, berikan nafkah untuk diri sendiri, pakai benda-benda yang elok, tapi jangan, dalam masa yang sama jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Kalau mampu, keretanya mampu berapa, 40,000, pakailah kereta 40,000. Jangan pakai kereta yang harga 100,000. Ukur baju di badan sendiri kita pun ada bidalan seperti itu. Hutang, antara nafkah dan juga hutang, hutang perlu didahulukan. Ini nafkah yang mubahat, bukan nafkah yang wajibat. Okay? Dan Nabi SAW mencela orang matalul ghani. Apa maksud matalul ghani? Orang yang dia itu berhutang, tapi dia memanjang-manjangkan tempoh hutangnya dalam keadaan dia mampu untuk membayar. Nabi larang itu, matalul ghani, orang yang berharta tapi ada hutang, dia tak bayar hutang dia manjang-manjangkan tempoh hutang, tempoh pembayaran hutang. Dia tak ada yang hitam putih, tetapi kalau kita sebutkan, kalaulah ada infak yang mubahat, bukan wajibat, dia ada hutang, nak spend ke ataupun nak bayar hutang, maka bayar hutang itu terlebih dahulu. Bahkan dalam buat wasiat dan juga mirath, hutang didahulukan. Sedangkan mirath itu wajib diberikan. Hatta walaupun ayah dia kata, aku tak nak bagi kat engkau sebab engkau ni kurang khidmat kat aku, tak boleh. Memang itu adalah peruntukan yang Allah Ta'ala berikan kepada si anak. Pun begitu, perkara yang wajib itu hutang dahulu sebelum mirath dan juga wasiat. Wallahu a'lam. Ya, hutang kena dibayar. Peringatan untuk saya juga. Baik. Sebab kenapa orang tak nak bagi infak, ada dua sebab. Bakhil lah kan, dan juga syuh, kita pernah sebutkan. Apa beza bakhil dan juga syuh? Syuh ini adalah dia itu bakhil, dalam masa yang sama dia masih menginginkan apa yang berada pada tangan orang lain. Syuh lebih teruk daripada bakhil. Satu, muslim-muslimat, kenapa orang tak nak bagi infak ataupun kedekut? Dia beza tau, orang kedekut dengan orang yang berhati-hati dalam perbelanjaan. Jangan tersalah sangka. Tapi kadang-kadang bila kita dengar orang bagi talk ataupun orang bagi ucapan tentang pengurusan kewangan, sampai seolah tak boleh nak spend apa-apa kan. Tak boleh, jangan pergi bercuti, kalau bercuti nanti lebih
kita tak seperti itu. Kita muktasid kita itu pertengahan, tidaklah berlebih-lebih. Dalam masa yang sama, kita juga beringat apa yang ada pada kemampuan kita. Baik, satu, punca kenapa orang kedekut, sebab secara fitrahnya manusia itu memang suka akan harta. Siapa tak suka kan? Suka akan dunia. Tapi orang kedekut, ataupun orang yang tidak suka memberikan infak, ini fitrah dia itu berlebihan. Nakkan harta sehingga kan dia berfikir kebaikan itu berada pada menahan harta. Okay. Dia fitrah, itu memang fitrah manusia suka akan harta. Siapa tak suka? Okay. Fitrah manusia juga suka, kalau lelaki suka akan perempuan, perempuan suka akan lelaki. Dia fitrah biasa. Tetapi orang yang kedekut ini dia berlebihan. Okay. Berlebihan sehingga kan dia menyangkakan kebaikan berada pada menahan harta pada sisi dia. Yang kedua, kenapa orang jadi kedekut? Sebab dia su'udzon dengan Allah Ta'ala. Su'udzon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala sebut, Qul, katakanlah, sesungguhnya Allah lah yang yabsut, yang meluaskan, wa yaqdir, dan juga mengkadarkan, menentukan harta sekian-sekian dapat berapa. Si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa. Yabsut, dia yang buka, dia yang kadarkan, maksudnya memberikan had. Allah Ta'ala di penghujung ayat ni beritahu apa? Walakinna aktharan nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak ya'lam, mereka tak tahu benda tersebut, ataupun tahu tapi buat tak sedar. Jadi orang yang kedekut ini adalah orang yang su'udzon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sedikit tentang kelebihan orang yang bersedekah. Saya yakin dan percaya di Baitul Salam ini banyak cerita tentang sedekah. Dan Alhamdulillah orang-orang kat sini pun Masya Allah banyak yang suka bersedekah. Buku pun disedekahkan. Buku Ahad ni ada yang sedekah, Alhamdulillah. Kita sebutkan juga cerita tentang kelebihan sedekah. Okay. Al-Baihaqi menyebutkan, satu hari ada satu orang lelaki datang berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Ini kisah ini masyhur. Lalu lelaki ini tersebut menyebutkan kepada Abdullah bin Mubarak, dia kata, ya Aba Abdurrahman, kunyah kepada Abdullah bin Mubarak. Dia kata, kurhatun kharajat min rukbatai. Kurha ni maksudnya adalah penyakit yang menyebabkan keluar nanah itu dekat rukbatai, dua lutut. Mundu 7 sinin, sejak 7 tahun tak sembuh-sembuh, buat macam-macam itu, berubat gitu tak sembuh. Wa qad a'alajtu bi anwa'il 'ilaj wa sa'altu al-atibba falam antafa'u bihi. Aku berubat macam-macam, aku tanya doktor itu, tanya doktor ini, dan dia kata aku tak ada dapat manfaat, tak ada kesan. Faqal Ibnul Mubarak, ini petua Ibnul Mubarak, dia kata, idhab fanzur mawdi'an yahtajun nas ilal ma'. Dia kata, wahai lelaki, wahai si fulan, cuba engkau cari mana-mana kawasan yang memerlukan air. Sebab zaman dahulu air merupakan satu benda yang berharga. Fahfir hunaka bi'ran. Dia kata, engkau pergi cari kawasan yang memerlukan air, kau pergi gali, kau spend sikit duit engkau, pergi gali bi'ran, telaga. Fa inni arju an tanbu'a hunaka 'ainun wa yumsik anka. Dia kata, aku harap di situ adalah mata air yang terbit dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesembuhan kepada engkau. Fa fa'ala ar-rajul, maka lelaki itu pun pergi buat ma ausahu bihi Ibnu Mubarak, apa yang dipesan oleh Abdullah bin Mubarak.
fashufiya minal marad, laki tersebut pun sembuh daripada sakit. Jadi telaga yang dibuat lelaki ini merupakan asbab kesembuhan. Dan kita tahu ada riwayat yang menyebutkan bahawa sedekah itu antara asbab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai penyembuhan kepada penyakit. Jadi kalaulah ada yang berubat macam-macam, okay, tak diketahui dia punya punca apa, cubalah ilaj melalui sedekah. Bersihkan harta melalui zakat dan sedekah. Wallahu a'lam. Baik, jadi untuk hadis yang berikutnya kita berhenti dulu. Mungkin 5 ke 10 minit. Kita akan mula semula pada pukul 12.10. Boleh? Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita rehat 10 minit. Kembali pada pukul 12.10. Sementara rehat, siapa yang ada nak buat kopi ke nak ke tandas boleh lah, insyaAllah. Sambil-sambil tu saya buat sikit lah beberapa pengumuman. InsyaAllah malam ni kuliah kita kembali dengan Ustaz Muhammad Amir Farhan. Setelah lama tangguh, Ustaz pun dah selesai ujian MUET. Itu beliau MUET, jadi online pun tangguh. Jadi insyaAllah beliau akan sampai dalam pukul 6 petang. Jadi pukul 8 Tasih al-mafahim al-fiqhiyah. Apa maksud dia dalam bahasa Arab? Siapa faham-faham dah tu? Memperkemaskan kefahaman fiqh, kalau tak silap. Betul lah? Betul lah cikgu? Betul lah Ustazah? Betul lah kot. Buat pandai. Lebih kurang macam tu lah. Dan kemudian esok Ustaz Amir akan syarah buku Purple. Ingat tak masa dekat bangunan lama, secebis kenangan memori mengimbau di bangunan lama. Kita sempatlah sekejap buku Purple tu kan, sebelum rintihan dakwah para Nabi. Buku tu kata pengantar Dr. Fathul Bahari. Dr. Fathul Bahari ini terjemah, bukan dia terjemah, dia bagi kata pengantar. Sambungnya tu pada esok Ahad 9 pagi sampai 1 petang. Lepas tu esok 8 malam kuliah Syarah Hisnul Muslim dengan Ustaz Muhammad Faiz. Cumanya Ustaz demam kan. Tapi nampak swab test tu negatif kan. Kita tengok tu kan, ni mengandung ke? Tengok swab test. Jadi kita tak tahu tu, tanya rumah, ni macam mana? Dia sama macam pregnancy. Kalau 2 calik, mengandung lah. Oh macam tu. Asyik baik Ustaz tak mengandung, tak 2 calik lah. Okey lah. Mudah-mudahan ada lah esok kan kuliah Ustaz Faiz. Kalau tak ada, kita kena usaha cari ganti lah. Okey. Biasanya kalau ganti Ustaz Yasir lah. Untuk Ustaz Yasir punya kuliah 10 asas tazkiyatun nas tu, kalau siapa yang belum beli buku untuk next kuliah Ustaz datang, boleh dapat buku. Ada orang infak. Jadi mudah-mudahan bila datang tu kita manfaatkanlah sesungguhnya buku-buku yang hamba Allah usaha keluarkan dari savingnya. Tak semua orang yang bagi ni, kadang-kadang dia kata macam, oh aku banyak duit lebih, tak ada nak buat apa. Tak. Mungkin ada yang bergadai gelang emas, mungkin ada yang gadai kapet mewah. Saya pernah dengar ada makcik-makcik yang taja Ustaz belanja, tapi bukan dia kaya. Dia gadai gelang emas dia. Dia jual zaman dulu, dia minat kapet tu, minat jam mewah macam tu. Tapi dia tahu ada Ustaz nak belajar, perlukan duit, dia gadai. Jadi bila kita dapat orang infak tu, kita gunalah dengan cermat, dengan sebaik-baiknya. Dan sambil tu jangan lupa kita doakan setiap orang yang memberi sumbangan. Sama juga sahabat-sahabat ke semua yang bagi sumbangan berterusan kepada kita, insya-Allah. Itu satu.
Oh dah lupa dah. Itulah tak boleh sembang banyak, lupa. Kita ni keturunan pelupa, salah keturunan. Ustaz Faiz kata, Ustaz Faiz ke Ustaz Adli kata, dia kata kalau Ustaz Faiz, dia kata kalau tak nak lupa kerap baca Quran. Sebab orang baca Quran tu, ayat selepas tu dia dah, otak dia dah prepare dah. Tapi nak buat macam mana, pelupa, nampak sangat kurang baca Quran kot. Allah ampunkan. Faktor usia. Itulah apa tadi, InsyaAllah sebenarnya ni slot sesi Ustaz Hashimi Talbis Iblis, tapi Ustaz kena balik Kelantan hari tu, Ustaz kena balik Pahang. Jadi kita gantilah. Dan biasanya minggu keempat pukul 2 sampai pukul 4 ada kuliah dengan Ustaz Qarni. Tapi Ustaz Qarni kata ada tugasan, dan kita dengar pun memang sibuk lah di Perlis tu kan. Dan kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan sahabat-sahabat di sana. Katanya mungkin dalam isu pengeluaran fatwa kot, dia orang ada urusan yang betul-betul sibuk. Kita doalah semoga dimudahkan urusan dia. Yang mana nak kena kencing manis naik tinggi lagi. Hari tu kan ada orang naik kencing manis tinggi pergi serang Jabatan Mufti tu kan. Jadi tak tahulah, kita tengok kesudahannya macam mana fatwa nak keluar tu. Semoga dimudahkan urusan sahabat kita di sana. Dan insya-Allah Ahad pada minggu pertama, Ahad minggu pertama Disember, iaitu pada 5 Disember, kita ada daurah. Ahad tu ada daurah 8 pagi hingga 10 pagi Ustaz Adli. Peminat Ustaz Adli boleh catat siap-siap lah. Dia ada peminat peminat fanatik, tapi yang bagus lah peminat. Bila dia minat, dia datang kuliah daripada jauh, dia catat ilmu, Masya-Allah. Jadi pada 5 hari bulan Disember, hari Ahad 8 pagi hingga 10 pagi daurah dengan Ustaz Adli. Kemudian pukul 10 hingga pukul 12 daurah dengan Ustaz Asri Sobri, insya-Allah. Jadi 5 hari bulan. Jadi hari tu ada orang tanya, dia kata dia kerja JPJ tapi dia buka office hour. Jadi boleh tak bagi tahu awal. Jadi saya bagi tahu awal lah, kalau kawannya nak kena apply cuti ke, kalau nak tukar tarikh nikah kepada hari lain pun boleh. Lagi satu, untuk ibu bapa boleh bawa anak-anak. Kalau ibu bapa tu dah vaksin, anak-anak boleh bawa. Sahabat kita ni Abu Muaz usaha pergi call polis dengan MKN. Dia bersungguh-sungguh call. Saya kata belum lagi, dia call kan, dia kata boleh, Alhamdulillah. Jadi dia siqah, dia orang yang baik, kita tahu tak menipu dan juga amanah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita percaya kat dia lah bila dia kata dia dah call tu. Jadi bolehlah kita benarkan sahabat-sahabat yang bawa anak. Usahalah jaga SOP sebaik-baik mungkin. Macam tu lah. Biasalah budak kalau datang dia lari sikit tu, dia jumpa tempat luas, dia suka, biasa. Jadi itulah sebenarnya pengumuman yang lupa nak bagi tahu tu. Sebab hari tu ada yang tanya, kita kata tak boleh, tapi sekarang dah boleh. Jadi bolehlah bawa anak-anak, jangan malu, jangan segan. Itu saja kot, insya-Allah. Kita ada 6 minit lagi. Boleh bawa tu ni, dah bawa dah ni.
Saya mas tangan tadi. Saya lalu di saya ulang enggak. Tak apa ya, santai ya. Hujung-hujung minggu ni. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala sabaqat rahmati ghadabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, sabaqat rahmati ghadabi. Ringkas sahaja dia punya hadis. Sabaqat, mendahului, rahmati, rahmat aku, ghadabi, akan kemurkaan aku. Baik. Perkataan rahmat itu apa dia? Rahmat bermaksud ar-riqah, kelunakan. Okay, kalau kita nak terjemah dari segi bahasanya, rahmat itu apa dia? Rahmat itu maksudnya adalah riqah, kelunakan. Taqtadil ihsan ilal marhum, yang membawa ihsan kepada yang dikasihi. Ar-rahmah adalah riqah, kelunakan. Taqtadil ihsan ilal marhum, yang membawa kasih sayang ataupun ihsan terhadap orang yang, ataupun terhadap sesuatu yang kita kasihi. Jadi kalau rahmat seorang ayah kepada anaknya adalah dia buat ihsan kepada anaknya. Isteri rahmat akan suaminya, dia berbuat ihsan kepada suami, dan begitu jugalah seterusnya. Jadi pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita rahmat Allah taala itu ihsan Allah. Kalau kita nak faham dari sudut makna literalnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk itu melebihi daripada murkanya. Okay, perkataan al-ghadab itu pula apa dia? Al-ghadab dari sudut bahasanya adalah fauran, dam. Fauran maksudnya adalah aliran darah. Al-qalb wa iradatul intiqam, dan keinginan untuk membalas, marah. Kan bila ada seseorang berbuat sesuatu salah kepada kita, kita punya aliran darah tu bertambah laju, kencang,
dan kita ada keinginan intiqam untuk membalas. Itu maksudnya adalah al-ghadab. Allah Subhanahu wa taala murka perkara yang apabila dia melarang seorang hamba itu buat, hamba itu pergi buat. Dan sebesar-besar perkara yang Allah Ta'ala paling benci, ghadab, bahkan tidak mengampunkan adalah syirik tadi. Pun begitu, Allah Ta'ala pada hadis ini beritahu, sabaqat rahmati, kasih sayang aku. Kalau kita boleh terjemahkan perkataan rahmat itu dengan kasih sayang aku itu lebih besar berbanding dengan murka aku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala punya rahmat besar berbanding dengan ghadab? Supaya manusia itu tidak putus asa, muslim-muslimat. Dan kalaulah orang menghayati betul-betul ajaran Islam ini, pergi belajar, kemudian pergi praktik, menghayati, nescaya tidak akan ada dalam kamus hidup dia itu istilah putus asa yang kita sebutkan pada sesi-sesi yang lepas di Baitul Salam ini. Berputus asa daripada melakukan sesuatu, mungkin satu benda yang lain. Kata dia masuk bidang perniagaan, dia memang kata aku ni memang tak ada talent nak masuk berniaga, aku pun tak apalah, aku putus asa lah berniaga, dalam erti kata berhenti berniaga. Itu cerita lain berbanding dengan kalau dia kata aku putus asa, aku ni tak ada kehidupan, tak ada apa, tak boleh buat apa langsung. Itu satu benda yang Allah Ta'ala sendiri murka. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu, rahmat aku ini begitu luas, kamu minta aku beri. Cuma manusia itu perlu bersabar. Perlu bersabar. Tidaklah semua benda yang dia minta kepada Allah Ta'ala tu dengan hikmah dan juga qadar yang Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala berikan segera kepada seorang hamba. Jadi manusia ini kena tahu konsep Allah Ta'ala punya rahmat itu begitu besar. Allah Ta'ala punya hikmah tersendiri yang kita sendiri tak tahu, dan kita kena ada sikap sabar dan syukur. InsyaAllah apa yang kita lalui dekat muka bumi ini, kesusahan mana sekalipun, kita akan hadapi dengan baik. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-49-50, Allah Ta'ala berikan penekanan pada ayat ini. Ayat ke-49 hingga 50 dalam surah Al-Hijr. Nabbi ibadi, khabarkan kepada mereka wahai Muhammad. Nabbi ibadi, akan hamba aku, anni anil ghafurur rahim, sesungguhnya aku ini al-ghafur ar-rahim, wa anna azabi huwal azabul alim. Akan tetapi dalam masa yang sama ada perkara yang Allah Ta'ala tak suka untuk hamba dia buat, dan Allah Ta'ala berikan peringatan, sesungguhnya azab buku ini merupakan azab yang pedih. Baik, jadi pengajaran lain, kita mungkin sebagai pendidik kan, mungkin ada yang sebagai murabbi, mungkin ada sebagai ketua keluarga. Berdasarkan hadis ini, tarbiyah kita itu kena berlandaskan tarbiyah kasih sayang melebihi daripada kemarahan. Ada satu kisah yang menarik. Suatu hari Nabi SAW dalam satu riwayat, sahabat berkata, "Tala alaina Rasulullah SAW min al-bab alladhi yadkhulu minhu Banu Syaibah." Dia kata satu hari Nabi SAW keluar ke kami daripada pintu Banu Syaibah. Faqal ala arakum tadhakun. Nabi nampak sahabat bergelak ketawa. Nabi berikan teguran. Kata, aku nampak kamu ni gelak sakan. Bahasa kita lah kan. Gelak. Kalau lelaki dengan perempuan, mana satu lagi besar gelaknya? Ya. Laju sebut lelaki. Betul lelaki. Tapi kalau mengilai, perempuan lagi mengilai dia punya kuatnya tu. Dia sama je lah lebih kurangnya. Jadi Nabi kata, kamu ni gelak sakan. Thumma adbara hatta idza kana indal hijr. Kemudian bila sahabat bergelak, Nabi tegur, kamu ni gelak saja, tak ada kerja lain. Sahabat pun dia senyap. Kemudian Nabi SAW berpaling. Raja'a ilaina
Al-Kahqarah. Kemudian Nabi SAW berpaling semula ke sahabat. Nabi pun gelak sekali. Faham tak cerita tu? Nabi dengar sahabat bergelak sakan. Nabi kata, kenapa kamu ni aku tengok gelak saja? Nabi SAW berpaling. Kemudian Nabi berpaling semula kepada sahabat. Dan Nabi pun gelak sekali. Agak-agak kenapa Nabi gelak sekali? Nabi kata apa? Inni lamma kharajtu ja'a Jibril. Nabi kata, selepas aku keluar, Jibril alaihissalam datang. Faqala ya Muhammad, inna allaha yaqul lima tuqannitu ibadi. Jibril datang kat Nabi. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wahai Muhammad, kenapa engkau menyebabkan hamba aku ini berasa putus asa? Sahabat gelak gitu, kita pun ada masa nak gelak, kita pun ada masa nak kadang-kadang insaf, kadang-kadang sedih dan sebagainya. Jadi kalau orang bergelak tu, jangan pula kita kata kamu semua ni tak ikat neraka dia. Ada orang macam gitu kan. Orang nak gelak biarlah. Jadi peristiwa ni Nabi SAW gelak sendiri kan. Kata, aku tadi larang kamu gelak, tapi Jibril datang, Allah Ta'ala bagi tahu, lima tuqannitu ibadi. Kenapa engkau menyebabkan hamba aku rasa macam nak stres begitu saja kan. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi yang saya baca itu. Nabi ibadi, khabarkan kepada hamba-Ku semua, aku ini pengampun, penyayang. Tapi dalam masa yang sama, bila Allah Ta'ala larang, jangan pergi buat. Maksud kita ni ada sisi kelabu lah dalam bab dunia ni. Kita nak bergelak, kadang ada orang suka main bola, ada orang suka macam-macam kan. Benda tu tak adalah dalam larangan. Jadi tarbiyah kita itu tidaklah terlalu strict sampai makan nasi pun berkerut dahi gitu kan. Kenapa yang berkerut dahi ni ingat neraka? Kita tak ada seperti itu. Kita pertengahan. Dan dalam kehidupan seharian kita, kita cuba lebihkan sisi positif, ataupun sisi berikan kebaikan, sisi kasih sayang. Tapi taklah semua sikit-sikit. Bila balak bencana turun, bila satu orang itu ditimpa ujian, musibah, kita kata Allah sayang. Tak mesti begitu. Ada betul ujian Allah Ta'ala berikan kafarah supaya dia itu kembali. Ada sebab dia itu punya maksiat. Dalam peristiwa tsunami gitu, kita juga tak setuju kalau ada tahun berapa tsunami itu? 2004-2005 kan? 2004-2005. Ada sebab yang kata ini punca maksiat lah ni. Kita tak setuju juga seperti itu. Main pukul rata saja. Tapi dalam masa yang sama, bukanlah semua musibah itu Allah Ta'ala sayang. Ada yang betul-betul musibah kerana Allah Ta'ala benci akan dosa yang dibuat oleh satu kaum ataupun satu orang. Kita pertengahan. Bukan sikit-sikit Allah sayang, sikit-sikit Allah sayang, sikit-sikit apa entah bahasa netizen gitu. Apa lagi bahasanya? Abu Muaz lagi. Kesian ya dia tengah apa. Ya gitulah, Allah sayang, apa lagi. Saya tak sebut, tapi nak perbetulkan. Bukan semua musibah itu disebabkan Allah Ta'ala sayang, kafarah. Ada memang Allah Ta'ala berikan balasan disebabkan perbuatan buruk hamba. Jadi hamba itu kena fikir semula, muhasabah semula, kena istighfar semula. Pertengahan, ada orang meninggal, bidadari syurga dan sebagainya, kita doakan kebaikan, mudah-mudahan dia itu masuk ke syurga. Tapi untuk menjazamkan bidadari syurga, ya anak tidak menanggung dosa, kadang suami syurga, tak pernah dengar pula saya dengar gitu, suami syurga ada, pernah dengar? Bidadari syurga ada, suami syurga tak pernah dengar. Ini apa ni, resis bukan resis apa? Apa tu istilah, seksis, bukan seksis yang gender ni, taklah feminism, begitulah lebih kurangnya. Jadi pengajaran hadis ini, Allah Ta'ala rahmat, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala punya murka. Sebenarnya siapa yang betul-betul menghayati ajaran Islam ni, muslim-muslimat sekalian, dia akan hidup tenang dalam muka bumi ni. Dia hidup dalam keadaan terkawal. Dia nafsu dia ada, Allah Ta'ala
ada bahagian yang Allah Ta'ala izinkan untuk dia perbuat, dia pergi buat. Ada bahagian Allah Ta'ala larang, dan Allah Ta'ala tahu manusia itu kalau dibiarkan seperti itu saja, dia akan jadi tak terkawal. Jadi hidup bersyariat merupakan hidup yang paling mudah kat dalam muka bumi ini. Hidup bersyariat merupakan hidup yang paling mudah kat dalam muka bumi ini. Percayalah, ada orang menyangkakan tanpa batas itu merupakan mudah. Macam layang-layang lah muslim-muslimat. Layang-layang bertali dengan tak bertali. Layang-layang bertali dan juga tak bertali. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita hidup bersyariat, kita merupakan layang-layang bertali. Orang yang tak ada syariat merupakan layang-layang yang tidak bertali. Dia pergi ikut apa sahaja keadaan. Kalau angin bertiup ke kiri, dia bertiup ke kiri. Mana satu lebih terombang-ambing? Tak bertali ke bertali? Yang bertali itu lebih tersusun kehidupan dia berbanding yang tidak bertali. Jadi hidup bersyariat merupakan hidup yang terbaik. Ada orang tak suka sikit-sikit ikhtilat katanya, sikit-sikit ikhtilat. Tapi bayangkanlah betapa ramai orang bercerai disebabkan punca ikhtilat. Kita tak masuk isu poligami kalau dia nak buat secara yang betul. Okay, kata saya minat dengan suami puan, boleh tak kalau kita berpoligami kan? Dia cakap direct gitu. Saya tak tahu ada yang ada pengalaman tak dengan benda tu. Dia cakap direct, saya kata itu cerita lain. Tapi ikhtilat yang tidak terjaga gitu. Dengan teksnya malam-malam, betapa ramai yang bercerai sebabkan punca itu. Itu kan ke satu benda yang berterabur hidupnya, menyeksakan. Wallahu alam. Baik, hadis yang ke-19. An Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani mashyan ataitu harwalatan. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-19 ini, muslim-muslimat, adalah hadis berkenaan dengan, sekali lagi kalau kita nak kaitkan dengan rahmat Allah Ta'ala, orang yang mencari agama pasti jumpa. Betul-betul ikhlas, dia pergi mencari agama yang benar, dia pasti jumpa. Anas radhiyallahu an, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza taqarraba ilayya al-'abdu," jika sekiranya seorang hamba itu datang dekat dengan aku, shibran. Maksud shibran? Shibran ni, apa ni shibran ni? Sejengkal. Dia buat usaha sikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia hidayah. Hidayah apa kita sebut? Hidayatul irsyad. Dia tahu benda yang betul dan dia tahu benda yang salah. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Allah Ta'ala kata apa? Aku akan dekat dengan dia sehasta. Dia buat usaha sikit, aku akan berikan dia pertolongan untuk buat kebaikan. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalaulah dia dekat dengan aku dhira'an, sehasta, aku akan dekat dengan dia ba'an. Ba'an sedepa. Maksudnya Allah Ta'ala akan berikan, kalau usaha dia itu ikhlas, memang nakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan dia bantuan. Wa idza atani mashyan, Allah Ta'ala kata, kalaulah dia mendatangi aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan. Harwalah ni maksudnya berlari-lari anak. Aku akan datang ke dia dalam keadaan berlari-lari anak. Baik, muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, hadis ini memberikan pengajaran kepada kita. Apa pengajaran lain hadis ini? Kita sebutkan betul rahmat Allah Ta'ala maha luas. Tetapi untuk satu orang itu mendapatkan hidayah, hidayatul irsyad, ataupun hidayatul taufik, kesempatan untuk melakukan kebaikan yang dia tahu,
Seorang tu memang tak akan boleh buat kebaikan melainkan dia tahu itu merupakan satu kebaikan. Ataupun dia tak akan ada kesedaran untuk melakukan satu kebaikan melainkan dia tahu benda tersebut. Dan perubahan berdasarkan kesedaran dan juga perubahan berdasarkan semangat. Mana satu lebih kekal? Kat sekolah dulu kan, kita pun tak tahu apa. Kita tengok kawan-kawan kita bangkit qiyamul lail, kita pun pergi qiyamul lail. Ada orang turun ke jalan memperjuangkan hak. Hidup, hidup, hidup. Gitulah, apalah dia sebut itu. Macam-macam hidup lah. Ada kata hidup tokoh sekian, ada hidup tokoh. Ini ada yang nak buat tajdid, nak buat reformasi dan sebagainya. Semua itulah. Kalaulah benda tersebut dia buat atas dasar semangat, atas dasar peribadi, perorangan. Kalau peribadi dan juga perorangan tu hilang, semangat dan juga kebaikannya itu akan hilang sekali. Dan dia tak kekal lama. Berbanding dengan orang yang pergi menuntut ilmu, itu sebab kita banyak kali seru kan. Abu Talha juga banyak kali seru kata datang majlis ilmu. Sebab dengan majlis ilmu kita akan ada kesedaran. Kita tahu. Katalah satu hari ustaz dia tak ada. Ustaz yang mengajar tu dah tak ada. Okey. Dan dia pun kadang-kadang hanyut ke sana sini, ke sana sini. Tapi kalau dia pernah berubah disebabkan kesedaran, dia akan ingat semula benda tersebut. Macam orang yang pernah sekolah agama, ustaz dia pernah bagi tahu, qiyamul lail sekian, kelebihan sekian. Katalah dia berubah gitu. Jadi orang yang soleh, lawan kepada perkataan soleh. Kalau dia teringat benda itu, dia sedar gitu kan, dia akan patah balik semula. Kalau dia betul-betul ikhlas nak kembali kepada kebaikan, sebab dia sedar gitu, dia tahu ada ilmu untuk berubah dan benda tersebut merupakan satu kebaikan. Inilah yang banyak kali kita seru, agama mestilah berdasarkan ilmu. Al-ilm qabla al-amal, kerana kita nak mencetuskan kesedaran. Kalaulah ada orang tanya apa kejayaan seorang ustaz, seorang penceramah ataupun seorang guru lah. Saya juga guru dulu. Apa KPI guru tu berjaya? Kadang-kadang apa kita tulis apa buku apa tu? RPH ya. RPH, kalau tak tulis RPH tu memang kena sound lah. Apa KPI kita berjaya? Katalah ayah gitu kan, nak tarbiyah anak. Apa KPI ayah tu berjaya tarbiyah anak dan juga isterinya? Agak-agak apa KPI? Ha? Macam mana? Murid dapat kefahaman. Masya Allah. Itu salah satunya, murid dapat kefahaman. Tapi wallahu a'lam, bagi saya, seorang guru ataupun ayah ataupun asatidzah itu berjaya bila dia dapat mewujudkan kesedaran kepada anak murid dia untuk melakukan kebaikan hatta walaupun dia sudah tidak ada. Maksudnya murid itu sendiri memilih untuk melakukan kebaikan hatta walaupun dia tidak ada. Mungkin kat sekolah, mungkin dia jumpa ustaz dia kan, ustaz dia bawa rotan gitu, solat. Ataupun ayah dia rotan dia, kalau tak solat ayah rotan. Ataupun suami kata kalau tak tutup aurat sempurna, saya ikat awak dekat pokok itu, letak kerengga. Ada suami macam itu, contohnya lah kan. Tapi keberjayaan itu adalah apabila ayah dia tak ada, guru dia tak ada, ustaz dia tak ada, anak murid ataupun yang ditarbiyah itu sedar untuk melakukan kebaikan walaupun tak ada orang kata suruh buat baik. Itu bagi saya merupakan satu kejayaan yang besar dalam dakwah. Taklah mesti dia berubah cepat, sebab perubahan makan masa. Jangankan orang lain muslim-muslimat, kita juga pun, kita pun ada perkara yang lara yang kita buat dan dia take time untuk kita berubah, bukan tidak. Jadi kanan orang yang mentarbiah kita itu, bila kita sedar dan bila dia tak ada, kita pergi kebaikan
yang dia pernah sebut ataupun pernah ajar kat kita dulu. Untuk mencetuskan itu, saya nak pergi. Untuk mencetuskan itu, muslim-muslimat, kita kena usaha. Hadis ini betul, Allah Ta'ala akan beri lebih. Tapi jangan dilupa, hadis ini sebenarnya menunjukkan apa? Kalaulah manusia itu nak melakukan kebaikan, dia kena mula dulu. Dia kena niat dulu, dia kena mula dulu untuk pergi ke situ. Kata saya nak berubah kebaikan, saya sukalah awak tengok baca Quran, tapi dia sendiri tak ambil step pertama untuk boleh baca Quran. Sampai kiamat pun dia memang tak akan boleh baca Quran. Ada orang apa, kalau kat sekolah gitu, pelajar suka kan apa, doa sekian, Ustaz ada tak patua untuk baca doa sekian, ada tak patua makan, biasa orang sebut apa, kismis kat air kelapa. Air kelapa pernah dengar? Saya pun tak tahu ada air kelapa yang boleh kuat ingatan. Saya main sebut je kan. Biasa kismis lah, kismis. Kismis jampi, kismis sihir dan sebagainya tu, orang kata kuatkan ingatan. Wallahualam secara saintifiknya mungkin adalah tokoh-tokoh terdahulu yang makan benda tersebut dan ingatan mereka, asbabnya ingatan mereka jadi kuat. Kita sebutkan, kuat mana ingatan sekalipun, katalah ingatan ini power ni, memang neuron semua apa, sel-sel otak bersambung bercantum gitu kan, sel otak semua neuron tu memang dah power dah, tapi tak ada input, dia tak baca buku, tak jadi juga. Sama jugalah seperti ini, nakkan kebaikan, ada segala macam kemudahan, tapi dia tak pergi buat step yang pertama, rahmat Allah Ta'ala tak sampai kat dia. Kalau kita tengok hadis ini, idza taqarraba ilayya 'abdi, kalaulah hamba-ku itu taqarraba, dia mula dulu datang dekat dengan aku akan datang dekat dengan dia lebih lagi daripada usaha yang dia buat. Okay, ini pengajaran lain untuk hadis ini. Jadi sama-sama kita ambil usaha. Kalau kita nak buat kebaikan, maka kita kena mula dulu, kemudian barulah kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Tak kisah dalam kehidupan ke, nak bisnes sama, nak belajar sama, nak apa lagi, nak nikah pun sama. Dia tak boleh tunggu. Saya ni sebenarnya Ustaz, saya tunggu di Pinang. Boleh jugalah kalau awak seorang yang hebat gitu kan, cantik, memang orang terkenal. Tapi kalau awak duduk kat rumah saja, terperuk kat situ, agak-agak orang tahu tak nak Pinang? Tak ada. Saya ni wanita syurga, tertutup begitu kan, dalam rumah tu ada kemah, dalam kemah tu ada kemah lagi. Saya nak jadi seperti itu. Dia tak jadi seperti itu, muslim-muslimat. Dia kena usaha. Dia kena usaha untuk dapat jodoh. Contohnya jodoh. Pelajaran pun sama. Bab agama pun sama. Sama ke semua. Itu adalah, yarhamukallah, itu merupakan sunnatullah yang Allah Ta'ala buat kat dalam dunia ini. Begitu juga dalam bab agama. Allahu'alam. Hadis yang ke-20. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ana ar-Rahman ana khalaqtu ar-rahim wa shaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. Rawahu Ahmad wal Bukhari fil adab wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Daripada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana Ar-Rahman, aku adalah Rahman, ana khalaqtur rahim, dan aku menciptakan rahim, wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan daripada situ syaqaqtu, istaqqa itu maksudnya mengambil, itu daripada, laha isman, nama daripada namaku, faman wasalaha, siapa yang menyambungnya, wasaltuhu, maka aku akan menyambungnya. Maksudnya siapa yang menyambung silaturahim, maka aku juga akan menyambungnya.
Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perkataan Ar-Rahman itu kalau dari sudut bahasa Arabnya daripada wazan fa'lan. Rahman fa'lan. Lianna ma'nahu al-kathrah. Nak kata betapa banyaknya, maka akhirnya terbit perkataan Rahman. Dan apa beza Rahman dan juga Rahim? Luas mana lagi, Rahman ke Rahim? Di antara Rahman dan juga Rahim, Rahman ini adalah semua makhluk Allah Ta'ala akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Sama ada dia beriman ataupun tak beriman, Allah Ta'ala akan berikan makan. Dia usaha, dia beriman ataupun tak beriman, dia usaha baca buku, dia berjaya dalam periksa. Ar-Rahman itu lebih luas. Ar-Rahim merupakan rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang mau tunduk kepadanya, ikut suruhannya, jauhi larangannya. Itu beza Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian pada hadis ini Allah Ta'ala sebutkan, Ana khalaqtur rahim. Akulah yang menciptakan rahim. Rahim kat sini maksudnya adalah al-qarabah, hubungan kekeluargaan. Kullu ma yattasilu bil insani min jihati abihi wa ummi. Apa sahaja, ini sebenarnya kalau orang kata saya nak bersilaturahim, hadis ini silaturahim dimaksudkan adalah hubungan kekeluargaan. Tanpa kita nafikan bahawa hubungan kekawanan ataupun dengan kawan-kawan member dan sebagainya itu ada hadis yang kat belakang nanti. Hadis yang ke mana tu? Yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Hadis yang ke-25. Tapi hadis yang ke-20 ni khas untuk silaturahim kerabat. Jadi rahim kat sini maksudnya adalah hubungan kekeluargaan, sama ada daripada jalur ibunya ataupun daripada jalur ayahnya. Okey. Faman wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menghubungkan hubungan kekeluargaan, wasaltuhu al-'athfu 'alayha wa ri'ayatiha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyambungkannya. Kalau kita nak faham macam mana Allah Ta'ala sambungkan orang yang menyambungkan silaturahim ni, kita kena tengok hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, muslimat, Nabi SAW khabarkan kepada kita, Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqih au yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu. Kita nak faham hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan orang yang menyambung silaturahim. Nabi SAW kata, siapa yang suka untuk yabsut maksudnya diluaskan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharih, dan juga dia punya peninggalan itu, legacy dia itu berterusan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dipanjangkan umurnya. Siapa suka untuk dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki, dalam hadis ini, dalam riwayat Bukhari, dia punya legacy itu berterusan. Nabi kata apa? Tipsnya mudah saja, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi kita ni pun sama. Kalaulah ada ahli keluarga kita yang sakit, ini ahli keluarga ya, bukan kawan-kawan. Kawan-kawan tu nanti cerita bab hadis yang ke-25. Pergi ziarah. Lagilah kalau keluarga tersebut adalah keluarga yang dekat, pergi ziarah. Ada sebagian orang berfikir sibuk sampai tak ada masa untuk keluarga. Sedangkan kalau dia sakit di kemudian hari, katalah dia tak pernah ziarah orang selama ni, dan dia pun tak pernah rapat dengan orang, agak-agak suatu hari nanti kalau dia sakit, siapa nak tolong dia? Dan saya pernah sebut hadis ni dekat Masjid Hilaliyah dulu. Bagaimana kita nak faham orang yang menyambung silaturahim ini, rezekinya Allah Ta'ala luaskan, sebab connection dia bagus. Sebagai contoh, katalah dia buat bisnes. Biasanya orang bisnes ni, apa benda yang sangat berharga untuk dia? Kalau sekarang ni kita pakai apa, teknologi kan, data tu penting, yang dia boleh buat iklan.
Selain data tu apa dia? Dia punya connection lah bagus. Katalah dia buat satu bisnes, dia kata kau perlu tak? Aku ada keluarga tu, aku rapat dengan dia. Jadi buat bisnes tu. Cuba kau contact dia. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rezeki yang luas kepada orang yang suka sambung silaturahim. Kalau dia sakit, dia biasa pergi ziarah orang, orang akan ziarah dia semula. Begitulah muslim-muslimat. Waman qata'ah qata'tuhu. Dan orang yang memutuskannya, aku akan putuskan dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan silaturahim. Pengajaran lain daripada hadis ini muslim-muslimat, hadis yang ke-20. Islam ini bukan sekadar kita menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Baiknya kalau ada rezeki lebih sikit, nafkah beri ke keluarga, diri sendiri, beri kepada orang lain. Dan hadis yang ke-20 ni, dia seolah-olah perintah lah kita sebutkan, galakkan untuk kita itu memperkuatkan silaturahim. Dan umat Islam ini menjadi kuat bila silaturahim dia, hubungan ukhuwah dia itu kuat. Kita dapati bahawa Islam ini bukan sekadar ibadah mahdah yang kita buat niat kepada Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama dia seolah perintah kepada kita untuk menjaga hubungan manusiawi. Dan hubungan manusiawi yang pertama sekali kita kena jaga mak ayah lah, ibu bapa. Dan setelah daripada mak ayah itu adalah yang paling dekat dengan kita, hubungan kerabat sepupu, makcik pakcik kita, datuk nenek kita dan sebagainya. Wallahu alam. Hadis yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ke-21 ini berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya dan juga al-'azamah, yang mana sebahagian manusia turut mengambil sifat ini, yang mana-mana makhluk tak layak untuk mengambil sifat ini. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sempurna layak dengan al-kibriya. Kita makhluk yang lemah, bila kita mengambil sifat ini, sifat Allah Ta'ala, dia merupakan seburuk-buruk sifat. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai. Al-kibriya daripada perkataan al-kibir, berasa besar. Memang Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, layak dengan sifat al-kibriya. Ridai, Allah Ta'ala kata apa? Ridai ini merupakan pakaian atas. Ridai, dia terjemah kat situ sebagai selendangku. Wal 'azamatu izari. Izar adalah pakaian bawah. Pakaian bawah itu kalau berbelah kita panggil sebagai sirwal. Al-'azamah, keagungan, itu merupakan izari. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mengambil salah satu daripada, naza'ani itu maksudnya mencabut ataupun melawan, itu sifat Allah, dia pun nak pergi sekali bersekongkol dengan sifat kibriya itu, qadhaftuhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kenapa al-kibriya ini merupakan satu benda yang Allah Ta'ala haramkan kepada manusia?
Sebab al-kibir itu dia menafikan sifat ubudiyah, sifat ingin tunduk. Di antara pekerja dan juga bos, mana satu ada kibir? Bos terhadap pekerja bawahnya. Sebab apa? Sebab bos berikan arahan. Katalah muslim-muslimat jadi bos kat sini, suka tak kalau ada pekerja bawahan al-kibir? Tak suka sebab apa? Dia tak akan tunduk kepada arahan kita. Al-kibir merupakan sifat yang menafikan ubudiyah dan juga tawaduk, berasa besar diri. Itu sebab Nabi SAW dalam hadis riwayat lain, la yadkhulul jannata, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam jantung hatinya mithqala dzarrah, sebesar zarah, min kibir, daripada kibir, rasa besar diri. Kemudian muslim-muslimat, sifat kibir selain daripada enggan tunduk, biasanya apa akan jadi orang yang bersifat kibir ini? Fir'aun ada kibir tak? Ya, Fir'aun ada kibir dalam jiwa dia. Apa yang dilakukan terhadap Bani Israel? Dia akan menzalimi orang. Orang yang ada sifat kibir itu, dia akan menzalimi orang. Sebab dia berasa besar, dia boleh buat apa saja. Ada sebahagian yang mungkin ketua-ketua jabatan ataupun bos-bos besar, dia ingat dia boleh buat apa saja, dan ada kibir dalam jiwa dia. Dia kata, aku bagi arahan, kena execute, tanpa memperdulikan ihsan. Semakin besar kibir seseorang itu, makin kurang ihsannya kepada makhluk yang lain. Dan Allah Ta'ala kata apa? Al-kibriya'u ridai, sifat kibir itu hanya untuk aku. Dia memang pada Allah Ta'ala. Dan siapa yang mencabutnya, kita ini makhluk kena sikap tawaduk, kena sikap rendah hati. Dia tak akan bertentangan ni muslim-muslimat. Kalaulah satu orang itu buat ibadah dengan betul, insya-Allah dia akan buat ihsan kepada manusia. Dia tak akan zuhud terhadap agama, ibadah semua dia buat, tiba-tiba dengan hubungan manusia dia dislike. Dia tak paralel gitu. Dia akan paralel kehidupan dia. Kalau dia dengan manusia tu, dia suka buat zalim ke orang, cuba perhatikan ibadahnya. Apakah betul dia buat, tapi apakah betul-betul dia menghayati? Di antara kelebihan orang solat adalah menghalang daripada fahsyat dan juga mungkar, kalau dia betul-betul menghayati dan juga buat solat dia itu. Jadi Allah Ta'ala dalam hadis ini melarang sifat al-kibir. Kesimpulan lain adalah kita bersifat dengan sifat tawaduk. Wallahu a'lam. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 ini berkaitan dengan berbuka puasa. Dan Allah Ta'ala suka orang yang segera berbuka puasa. Apa kaitan kan? Kan kita pernah sebutkan dulu, hadis kursi secara umumnya tidak mengandungi hukum hakam. Secara umumnya tidak mengandungi hukum hakam secara direct. Tapi ini fitrah tentang berbuka puasa, segera berbuka puasa. Kita akan sebutkan nanti. Ada mesin kat situ jalan-jalan. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an,
daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi, hamba yang paling aku cintai, ataupun ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling dicintai kepadaku. Gitu dia punya terjemahan literalnya. A'jaluhum fitrah, yang paling segera fitrah, berbuka puasa. Baik. Bila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada satu hamba, maka Allah Ta'ala akan berikan ihsan kepada hamba tersebut. Ar-Raghib Al-Asfahani ketika mensyarahkan perkataan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, maka Ar-Raghib Al-Asfahani sebutkan, fa mahabbatullahi ta'ala lil 'abdi in'amuhu alaih. Sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba itu, dia akan berikan nikmat ke atasnya. Jadi sayang hamba Allah, sayang Allah Taala kepada hamba kat sini, Allah Taala akan buat ihsan kepada dirinya dan juga menambah nikmat. Kenapa fitrah? Kenapa fitrah pula? Kenapa berbuka puasa? Tanda Allah Taala sayang. Kenapa? Satunya, muslim-muslimat, dia segera memenuhi tuntutan Allah Ta'ala. Dia, siapa yang ikut syarak ni, dia tak ada ifrat wala tafrit, dia tak akan ada lebih-lebih ataupun tak akan berkurang. Tak seperti mana agama Yahudi yang berlebih-lebih, takut kepada Allah Ta'ala sampai nama Allah Ta'ala itu pun tak disebut. Jadi orang yang segera berbuka puasa itu, dia segera menyahut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, syarak menyebutkan puasa permulaannya adalah daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Maka bila tenggelam matahari, dia segera untuk melaksanakan berbuka puasa. Boleh tak kita buat wisal? Wisal pada sisi kita tak boleh. Nabi SAW larang wisal. Wisal tahu? Wisal ni maksudnya adalah sambung puasa tanpa iftar. Wisal. Sahabat pernah pertikai Nabi. Dia kata, wahai Rasul, izinkan kami wisal. Nabi SAW tak bagi. Sahabat minta. Nabi kata, sila. Sahabat buat wisal. Ada orang fikir dengan menyeksa batin ataupun jisim, kita punya apa ni, fizikal tubuh kita tu, lebih dekat dengan Tuhan. Ada sebahagian sahabat yang fikir seperti itu. Kan hadis Salman tu, inna libadanika alaika haqqa tu kan. Sebab sahabat fikir tak payah nak menggauli isteri, tak payah nak tidur, tak payah nak makan. Ada sahabat buat wisal. Dan apa jadi kepada sahabat yang buat wisal tu, muslim-muslimat? Pengsan. Dan mereka tak buatlah lepas wisal. Dan Nabi SAW berkata dekat sahabat, dia kata, jangan samakan dirimu dengan aku, kerana aku, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Ulama khilaf apa maksud Nabi SAW diberikan rezeki Allah Taala sampaikan Nabi boleh buat wisal itu. Tapi nak kata wisal adalah satu benda yang tidak diperbolehkan. Nabi, khas untuk Nabi, Nabi boleh wisal, kita tak boleh buat wisal. Baik, kemudian yang kedua, tadi kita kata tahqiqul istijabah. Allah Ta'ala perintah, dia terus buat. Kenapa Allah Ta'ala suka orang yang segera berbuka puasa? Kerana dengan segera berbuka puasa, dia akan dapat menyegarkan tubuh untuk buat ketaatan lain. Dan Abdullah bin Mas'ud dalam sebahagian riwayat menyebutkan beliau ini mengurangkan puasa. Kenapa? Untuk lebihkan baca Quran. Jangan pula kata, saya apalah awak ni, apa? Awak puasa ke? Saya puasa. Penat, lemah, kita kata.
Puasa minta makan secara fitrah yang lemah. Abdullah bin Mas'ud mengurangkan puasa untuk lebihkan baca Quran. Jadi bila satu orang berbuka puasa segera, dia akan menyegarkan tubuhnya untuk buat ibadah lain. Kita tahu ibadah apa yang kita buat masa Ramadan, baca Quran, qiyam Ramadan, ataupun kita sebut sebagai tarawih dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila kita segera berbuka puasa, ia juga berbentuk ihsan terhadap tubuh badan kita. Okay. Dia merupakan ihsan terhadap tubuh badan kita. Jadi hadis ini menafikan pandangan sebahagian orang yang kata semakin beragama semakin kita menyiksa tubuh. Tak. Sepatutnya semakin kita beragama semakin kita menikmati kehidupan ini. Dalam masa yang sama kita buat simpanan amal ibadah untuk akhiri akhirat kita. Itu adalah fahaman yang benar agama ini. Sekali lagi kita sebutkan, orang yang paling berbahagia kat dalam muka bumi ini adalah orang yang tahu agama. Okay, kalau ada kata seksa apa, tak makan, tak minum, qiyamul lail sampai senggut-senggut gitu subuhnya. Sebab apa? Qiyamul lail itu merupakan bukan ajaran agama. Siapa yang hidup secara syariat, dia akan tahu apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala tak suka. Dalam hadis ini Allah Ta'ala kata, aku suka untuk hamba aku segera berbuka puasa. Jadi wallahu alam, itu sahaja mungkin kita dapat sampaikan pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha